Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani. Dalam jam ini kita nak tumpukan perhatian kepada isu COVID-19 varian Omicron. Sejak beberapa hari yang lalu, saintis barat mendedahkan mereka sedang menjejaki peningkatan penyebaran kes COVID-19 subvarian Omicron yang kini menyaingi penularan varian asal terutama di Eropah dan Asia. Varian asal SARS-CoV-2 Omicron yang pantas merebak dikenali sebagai BA.1 dan kini bertanggungjawab terhadap hampir semua jangkitan coronavirus global. Ini menyaksikan kemunculan subvarian BA.2 yang dikuatiri lebih berbahaya. Dan pastinya kita nak bincang mengenai varian-varian ini, apakah risikonya kepada negara kita serta langkah untuk kita membendung. Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam bersama dengan kita kepada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, pertama sekali bagaimana kita nak memahami mengenai subvarian Omicron ini dan apakah faktor yang boleh berlakunya subvarian dan juga varian baru ini wujud? Ya, kita dimaklumkan daripada laporan-laporan yang dikeluarkan oleh penyidik di beberapa buah negara mengenai kewujudan BA.2 iaitu subvarian daripada Omicron yang asalnya adalah BA.1 dan perubahan ini berlaku mungkin disebabkan oleh perubahan dalam bentuk genetik daripada virus tadi untuk terus survive disebabkan keadaan environment ataupun persekitaran yang berlaku dalam proses penularan penyakit ini. Sehingga kini kita ketahui bahawa varian ini aktif ya ataupun banyak didapati di Denmark dan juga di Sweden, kebanyakan negara-negara di sekitar Skandinavia dan sudah pun merebak kepada beberapa buah negara termasuk juga England dan juga dikatakan mungkin di Kanada. Jadi ini berlaku disebabkan oleh virus tadi akan cuba melakukan mutasi untuk terus survive di dalam environment. Tetapi sehingga hari ini kita dipahamkan bahawa varian ini walaupun mempunyai tahap kejangkitan, keboleh jangkitan yang lebih tinggi, dikatakan hampir 33% lebih mudah berjangkit dibandingkan varian BA.1. Tetapi sehingga hari ini ada dua perkara yang kita ketahui. Pertama sekali, kadar keparahannya tidak jauh berbeza dengan BA.1. Di mana bilangan pesakit yang dimasukkan ke hospital disebabkan oleh varian BA.2 ini tidaklah jauh berbeza dengan BA.1. Itu di segi tahap keparahan ini merupakan satu perkara yang baik. Yang kedua, belum lagi tidak ada maklumat yang menunjukkan bahawa varian ini tidak sensitif kepada vaksin yang ada. Jadi vaksin yang kita sedia ada sekarang ini masih lagi dapat membendung walaupun kita bertemu dengan varian BA.2 ini. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita temui sekarang. Namun begitu saya rasa penyelidikan dan juga jujukan genom akan terus dijalankan dari masa ke semasa oleh beberapa negara untuk menjejaki apakah perkara-perkara lain yang mungkin diakibatkan daripada BA.2 ini. Tapi sehingga sekarang keadaannya tidaklah begitu membimbangkan. Namun ini adalah merupakan kajian-kajian awal yang kita harus melihat dengan lebih teliti mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan apakah akan dapat data-data yang lebih terkini mengenai behavior daripada BA.2 ini. Jadi Prof, kita lihat walaupun subvarian ini belum lagi dikenal pasti dalam negara kita, tapi kita tidak harus memandang remeh mengenai isu varian sub-Omicron ini. Jadi apa langkah pencegahan? Adakah kita ni harus mengharapkan kepada usaha vaksinasi saja? Dan kedua, adakah formula vaksin ini perlu diteliti dan juga mungkin perlu diformulasikan semula supaya ia boleh melawan sesuatu varian secara spesifik, dan adakah ia boleh dilakukan? Ya. Pertama sekali, usaha yang harus dilakukan adalah meneruskan usaha yang kita ada sekarang. Pertama sekali, vaksinasi merupakan usaha yang utama. Ini perlu kita lakukan, jadi kita harus lakukan vaksinasi terus mengambil dos penggalak bagi mereka yang punya risiko tinggi dan juga yang belum lagi mengambil vaksin tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah untuk pencegahan yang lain seperti memakai pelitup muka dan juga mengurangkan melakukan
pengelompokan secara besar-besaran dan juga mengelakkan daripada hadir dalam acara-acara yang berada dalam tempat yang tertutup. Ini merupakan langkah-langkah biasa yang kita lakukan. Sehingga hari ini tidak ada langkah tambahan seperti mana yang kita lakukan sekarang untuk menangani BA.2 ini. Namun ini mungkin berubah kalau sekiranya kita mempunyai maklumat yang lebih terperinci mengenai kadar infektiviti daripada BA.2. Jadi saya rasa maklumat-maklumat ini perlu kita kumpulkan dan kita lihat nanti mungkin dalam masa seminggu dua ini akan berlaku apa-apa perubahan. Jadi pada pendapat saya sehingga hari ini oleh kerana tidak ada maklumat yang menunjukkan bahawa vaksin yang sedia ada ini adalah sensitif, masih lagi sensitif kepada BA.2, maka mungkin kita tidak perlu mendapatkan vaksin yang baru. Kerana perubahan dari segi genetik dalam BA.2 ini walaupun berbeza daripada BA.1 tetapi masih lagi dapat diatasi daripada sistem imun yang dicetuskan daripada vaksin yang sedia ada. Jadi Prof, ringkas saja, kalau kita lihat juga pil antiviral ini, bagaimana sebenarnya usaha untuk kita mempercepatkan penggunaan pil antiviral ini dan apakah keberkesanannya pula? Ya, beberapa pil antiviral yang baru yang dikeluarkan dan diluluskan oleh WHO dan juga beberapa negara yang terhadapan dalam menangani masalah ini telah pun terbukti bahawa ianya berkesan. Dan saya rasa walau bagaimanapun pil ini bukan merupakan satu langkah pertama kerana pil ini ataupun ubat-ubat antiviral ini adalah untuk kes-kes yang severe, yang parah yang dimasukkan ke hospital yang mana memerlukan rawatan intensif. Jadi itu bukan merupakan kita katakan sebagai tindakan berdasar hadapan. Yang di peringkat hadapan adalah mengenai pencegahan primer melalui vaksin dan juga melalui pengurangan daripada pendedahan kepada virus tadi. Jadi antivirus yang sedia ada, yang sekarang ini sudah terdapat beberapa option yang ada, saya rasa ianya akan diteruskan dan penggunaannya adalah khusus untuk kes-kes yang memerlukan rawatan-rawatan intensif. Baik, terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Junid, pakar kesihatan awam, sebentar tadi memperincikan sedikit mengenai subvarian Omicron yang dilaporkan di beberapa negara di Eropah dan juga Asia ini. Dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.